begitu sebab rasa satu perasaan yang cukup istimewa. Wajah berserinya wajah tetamu Allah tu Zaim. Memang saya ingatlah masa kedua bapa saya ingin mengerjakan haji, memang satu emosi begitu tidak boleh diceritakan sebab ya dengan laungan azan sebagainya kita rasa begitu sebab sekali. Dan nak pergi haji ni saya kira saya bukan saja kita harus cukup wang ringgit dan juga basic agama tu harus dipelajari, malah juga dari segi emosi bagaimana untuk tuan haji ni menangani emosi anda supaya anda berada di sana dengan begitu tenang dan boleh fokus terhadap ibadah anda. Dan bercakap mengenai emosi ni, kita nak bersama dengan pakar perunding Sekretari Universiti Melaya kita, iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Muhsin Ahmad Zahari, bercakap mengenai persediaan emosi, bagaimana pentingnya kepada jemaah haji dan juga ahli keluarga. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Doktor, tahun ni belum dapat lagi? Belum dapat lagi. Saya berdoa, terus berdoa. Ya. Tapi dah daftar. Cuma saya fahamlah sebab mungkin ramai daripada Malaysia, tapi kota hanya berapa? 10% daripada kalau rezeki sampai daftarnya pada tahun 2010. Tapi yang penting daftar. Dan kalau ikutkan dia tulis 2035. Lambat lagi. Masa tu umur saya 60 dah kurang fit dah. Tapi masa ni InsyaAllah kita doakan agar InsyaAllah. Kadang-kadang rezeki tu tak tahu kan. Dia kata, last minute ada orang tolak dapat. Diberi rezeki doktor untuk ke Tanah Suci. Okey, doktor bercakap mengenai persediaan emosi seperti yang Zaim katakan tadi. Pertamanya kepada jemaah haji dan keduanya kepada ahli keluarga. Bagaimana diterjemahkan emosi itu kalau kita nak pergi haji sendiri? Saya rasa kebanyakan umat Islam memang teruja lah bila umur 30-an, 40-an semua nak pergi ke Tanah Suci. Cuma bila kita dah terpilih contohnya, syukur Alhamdulillah mungkin dah sampai masa kita lah. Dan of course mestinya kita kena menangani emosi, terutama excitement kita nak pergi kepada yang pergi dan juga keluarga yang tinggal ni. Keluarga yang tinggal ni penting, dan saya rasa macam kita lihat video tadi, gembira dalam tangisan tu sendiri ada kan. Mana campur dua-dua emosi tu ada sebab meninggalkan keluarga di sini, dan banyak orang kata kita tak tahu balik atau tak, tetapi akhirnya majoriti memang balik lah. Kalau tak balik pun memang ada sebab tertentu kan. Dan excitement atau kegembiraan tu semestinya lah sebab kita terpilih dalam 10% tadi yang kota tadi kan. Rezeki Alhamdulillah. Saya tertarik apa yang katakan tadi. Kalau yang kita pergi haji ni ibarat macam kita pergi meninggalkan dunia sebenarnya. Tidak tahu kita akan kembali ke tidak kan. Jadi bagaimana agaknya seseorang jemaah haji tu sebelum pergi ke haji, berapa lama, berapa bulan sebelum lebih awal mereka harus sediakan emosi mereka supaya mereka lebih dapat fokus terhadap ibadah di sana. Saya rasa pada masa ini yang saya difahamkan macam tabung haji buat kursus yang agresif katakan. Jadi macam setiap minggu ada komitmen dan kursus haji perdana. Saya rasa ini membangkitkan mood dan nak familiarize atau nak membiasakan situasi di sana, bagaimana penumpuan pada ibadah dan sebagainya kepada mereka yang pergi. Jadi saya rasa ini dilakukan saya rasa setahun even ataupun 6 bulan sebelum itu. Cuma dalam masa terdekat itu individu sendiri kena buat satu persediaan. Dia meninggalkan keluarga, mungkin ada yang meninggalkan anak yang masih muda sekolah dan sebagainya. Ini penting walaupun terpilih tanggungjawab di tanah air, contohnya pada anak-anak yang masih sekolah, maknanya kena ada orang yang jaga. Ahli keluarga kita kan extended family boleh bantu juga. Maksudnya penumpuan itu perlu diberikan. Kalau kita tengok hadis Rasulullah SAW antara lain berbunyi yang saya sebutkan di awal rancangan tadi, al-haji lil mustati', haji kepada mereka yang berkemampuan. Berkemampuan bukan saja pertamanya dari segi kewangan, bukan saja dari segi fizikal, tetapi bagaimana untuk menyelaraskan urusan setelah mana mereka meninggalkan negara, macam doktor kata anak-anak dan sebagainya. Tapi bagaimana pula untuk menangani emosi jemaah-jemaah ni kalau pergi dah ada di Mekah. Allah doktor ingat anak aku ni macam mana makan ke apa semua. Jadi ini untuk tips kepada bakal-bakal jemaah kita di luar sana tu agar meninggal atau bukan tak boleh fikir anak, tapi bagaimana untuk menenangkan jiwa dan juga gundah gulana bila mana kita berada di tanah suci. Bukan tak fikir pasal sana, fikir pasal di tanah air manusia biasa. Kita fikir juga. Semesti ibu bapa, tok nenek memikirkan cucu anak-anak kan. Jadi saya rasa zaman ini dah zaman teknologi yang canggih. Contohnya kalau WhatsApp tu boleh hubungi juga. Cuma
kadang kerinduan kepada tanah air atau kerinduan pada ahli keluarga itu tetap ada dan bolehlah berhubung. Dan saya rasa kalau nak berhubung macam seminggu 2 kali 3 kali mengikut kemampuan masing-masing, kesempatan masing-masing, saya rasa ini perlu juga dilakukan, setidaknya mengurangkan kerisauan di pihak sini ataupun kerisauan di pihak sana. Jadi dia mententeramkan dua-dua pihak. Macam saya dulu pun kalau ibu bapa saya pergi Mekah kan, dia berhubung setiap minggu dan malah ada yang hantar surat zaman itu, zaman 70-80-an. Surat sampai pun 2 minggu dah balik baru surat sampai. Okey. Sebab kalau ialah saya rasa begitu berbeza sekarang dari pelbagai teknologi terkini untuk kita berhubung bersama keluarga kita di tanah air. Dan okey, sepanjang pengalaman doktor sendiri kan, ada ke macam jemaah haji, tak kisah siapa lah yang tidak dapat mengawal emosi di Malaysia, apatah lagi sebelum diterbangkan. Di sini pun dia dah jadi lemah. Kalau kita banyak menangis pun kita akan jadi sedikit lemah dan lembik kan. Bagaimana? Jadi ini masalah menangani stres tu, macam stres tempat kerja, tapi ini isu emosi, nak pergi meninggalkan tanah air dan sebagainya, persediaan. Sebab lagi masa hampir, contohnya dalam 2-3 minggu sebelum penerbangan dijadualkan, emosi tu makin menjadi makin kuat dan persediaan fizikal perlu. Jadi saya rasa mereka yang nak menunaikan haji ni macam pemakanan, memastikan kesihatan tadi, contohnya dia sediakan ubat-ubat yang dia nak bawa. Jadi ini pun amat perlu, sebab kalau tak fit macam mana nak buat haji yang yang baik lah. Dan juga selain pada itu mental, itulah ketahanan mental tu. Contohnya kalau stres sangat, kena mungkin dalam grup perkumpulan orang yang mereka pergi haji boleh bertukar-tukar pendapat macam mana kawan ini menyelesaikan atau menangani stres bila dia berhadapan dengan keluarga, sebab jadi tips satu sama lain. Tetapi perlu bercakap, perlu, kalau ahli keluarga tu perlu bagi ruang lah, dan jangan di saat nak pergi ke tanah suci ni kita menimbulkan masalah yang ataupun kerisauan yang berlebihan, ketegangan. Kalau perkara kecil-kecil tu kita selesaikan. Itu bercakap mengenai belum lagi berada di tanah suci, seperti yang kita sedia maklum, berada di mengerjakan haji ini bukan satu perkara yang mudah. Bukannya untuk menakut-nakutkan anda yang masih lagi belum pernah ke sana, tetapi itu adalah fakta yang mengatakan bahawa bagaimana kita perlu beresak sa'inya, dan tambahan pula di Kota Makkah ketika ini masih lagi dalam proses pembinaan dan habuk dan sebagainya. Jadi untuk menangani stres khasnya jemaah haji kita ini adalah berdepan dengan pertama kali cuaca panas, dan yang keduanya bagaimana kesusahan dan juga kepayahan untuk mengerjakan rukun-rukun haji itu. Dan akhirnya saya pernah dengar selalu orang cakap kita akan bergaduh bersama pasangan. Itu memang satu benda yang common berlaku di tak kala menunaikan haji. Banyak yang cakap yang ketiga tadi satu cabaran, sebab kita percaya bahawa kesabaran kita diuji di sana kan. Jadi semangat sebenarnya untuk pergi ke tanah suci ni sewajarnya bukan dalam setahun sebelum pergi ke tanah suci. Kesabaran kita di Malaysia, di tanah air pun kita kena sentiasa bersabar, contohnya bila menepi dugaan dan sebagainya. Jadi ini satu latihan jugalah. Dan bila menjadi satu habit atau tabiat kita, mudah kita bila pergi ke sana dalam keadaan yang sukar macam ni. Tetapi selain pada itu, bila kita lihat contohnya ketahanan fizikal tadi, panas dan sebagainya, kita kena bersedia. Contohnya sedia air kalau kita nak pergi buat aktiviti haji, rukun haji itu sendiri. Selain daripada itu, kita buat ikut kemampuan kita. Kadang-kadang kita ada orang dia nak buat yang sunat tu lebih daripada yang wajib contohnya, sedangkan ketahanan tu kurang mengikut umur ataupun latar belakang dan kemampuannya. Jadi kita tak boleh memaksa, sebab kalau kita terlalu memaksa diri kita, mungkin kesempurnaan kita untuk nak mencapai haji yang mabrur tu nanti pun sukar. Dan dikejar tak dapat sebab yang dikendung itu berjejeran. Sebab yang pentingnya sekali adalah bagaimana kita melengkapkan rukun-rukun haji yang wajib. Kadang-kadang dugaan ni memang diberikan di sana. Kadang-kadang kita di sini, betul tak kita, kalau kita suami kita sama tidak pernah ada baran, di kat sini dia baran pula. Itu antara kisah-kisah yang kita boleh dengarkan sepanjang mereka berada di sana. Jadi bagaimana peranan orang di sebelah kita, kalau kata suami kita ataupun ahli keluarga kita di tengah marah sebagainya, apa yang mereka lakukan? Peranan orang sebelah lah. Kita memang tak ada kawan lah. Kalau dekat sana tu saya rasa kita kena ingat kembali kita berhampiran dengan tempat yang paling mulia dalam agama kita kan. Jadi
kita ingat di tempat itu tak wajar kita membangkitkan isu ego kita, isu emosi kita, kepuasan diri kita, apa yang kita nak. Jadi kita kena lihat objektif. Kita ingat balik objektif kita pergi sana untuk menunaikan haji dan juga untuk menyempurnakan dalam masa 40 hari itu kita menyempurnakan ibadah yang menjadi kemestian kalau bagi mereka yang mampu tadi. Jadi kalau ada pertelingkahan yang kecil-kecil tu tak payah nak kita provoke ataupun nak dibesar-besarkan. Kadang-kadang elemen kita ni kita bawa masalah tu dengan emosi. Jadi kita menangani dengan emosi. Biasanya kalau kita menangani dengan emosi yang keterlaluan, kita tak menyelesaikan masalah tetapi kadang merumitkan. Jadi mungkin kalau macam bertengkar sikit ke, keluarlah daripada situasi itu. Kalau kita jauhkan diri, mungkin kita tempat itu tempat beribadah, kita pergi buat ibadah semayang di tanah suci itu sendiri lagi saya rasa afdal lah, lebih afdal kan. Jadi kita banyakkan ibadah sebab kadang-kadang marah ni ataupun nafsu marah kita ni semua ni adalah merupakan nafsu dan emosi. Kalau dalam bahasa psikologi tu macam super ego tu lah, makna kita nak menegakkan psikologi sesuatu diri kita. Jadi saya rasa kita ingat balik, kita pergi sana kita bukan nak menegakkan kekuatan ego kita, tetapi kita sebenarnya merendah diri kepada Allah sebenarnya. Saya suka katakan hari ini kan, sebab ini bukan saja kita boleh aplikasikan buat mereka ingin menunaikan ibadah haji, malah orang-orang biasa yang di Malaysia ni pun tak pergi haji lagi dah banyak marah kan. Ini atau cara yang boleh kita sama-sama lakukan. Perlu dipraktikkan seawal mungkin sebelum kita melangkah ke tanah suci. Sebab marah ni merupakan satu perkataan biasa, doktor. Sebab saya pernah ke Mekah dan berkongsi pengalaman dengan jemaah sebelum ini. Katanya khasnya mereka yang berpasangan ni, katanya memang masa di Mekah tu cabaran, mungkin cabaran itu menyebabkan emosi itu sedikit terganggu. Sebenarnya kalau kita lihat keadaan kita di sini atau di mana-mana pun, kalau kita pergi tempat yang terlalu ramai orang, kita rasa marah kan. Jadi isu yang sikit pun kadang-kadang kita jadi lebih sensitif kan. Jadi dengan suasananya yang panas, contohnya cuacanya, dan kita pergi sana kadang-kadang kita terlalu nak mengejar misi kita itu. Tujuan memang baguslah, tetapi kadang disebabkan nak sampai satu tujuan tu menjadikan jadi satu stres. Jadi banyak faktor yang menyebabkan kenapa orang dalam keadaan situasi ini menjadi lebih tertekan. Bila tertekan ni dia mudah yang orang kata negatif emotion lah, emosi yang negatif, marah, risau dan sebagainya. Dan doktor bercakap mengenai emosi ni juga pasti tidak tertolak. Emosi di pihak ahli keluarga itu sendiri, sekiranya apa peranan yang perlu dimainkan oleh ahli keluarga yang seperti kita tahu komunikasi sekarang tidak ada sempadan, maksudnya boleh SMS, WhatsApp dan sebagainya 24 jam sehari berbanding dulu. Jadi bagaimana peranan ahli keluarga ini untuk menenangkan yang tak kira ibu bapa yang sedang beribadat di sana, khasnya jika ada sesuatu berlaku di dalam di Malaysia kita ni, kalau kita beritahu tak beritahu salah, beritahu salah. Contohnya macam mana? Itu satu cabaran lah. Pertama, perkara-perkara yang masalah kalau tiba-tiba jadi masalah kewangan di keluarga dekat sini, anak yang ditinggalkan, perkara yang saya rasa kalau tahap level kesusahannya bukan yang terlalu rumit lah, kira maksudnya ahli keluarga lain boleh membantu dan boleh bersabar. Cuma jangan kacau yang dekat sana. Tetapi kalau ada yang masalah yang terlalu serius, itu contohnya ada kematian dan sebagainya, saya rasa konteks pemberitahuan tu kena juga diberitahu. Sebab nanti kalau dia tak bagi tahu, dia rasa guilty, rasa bersalah, atau keluarga pun rasa bersalah. Jadi serba tak kena. Mungkin insting dia juga rasa tak sedap hati dekat sana. Jadi boleh diberitahu, cuma cara penyampaian tu perlu diberitahu dengan sebaiknya lah. Maknanya kalau seorang yang dah memang ada sakit dan meninggal umur 80-90-an, pada amnya kita kurang rasa macam kesedihan yang melampau, sebab kita tahu ajal biasa umur manusia sampai situ. Tetapi kalau macam kemalangan dan sebagainya, ahli keluarga di sini saya rasa kena bagi tahu, tetapi cara penyampaian tu mungkin kena lebih tertib lah.
Ya. Okey, sebelum kita mengakhiri rancangan apa sesi kita kan? Jangan tak ambil lagi. Jangan tak ambil lagi awal lagi bulan 8 Okey, sedikit nasihat yang boleh kita kongsikan bersama dengan Penonton Malaysia hari ini kan. Ya. Peranan dua-dua belah pihak sebelum rakan anda, keluarga anda berlepas ke tanah suci Mekah. Ya. Kepada yang mana ahli keluarga di sini yang berkesempatan boleh menziarahi keluarga yang mana diketahui pergi haji, contohnya melawat, mengucapkan supaya mereka nak berdoa, minta doa dan sebagainya di Kaabah dan sebagainya. Jadi ini setidaknya menjalinkan emosi yang positif lah, dan mungkin kalau dia berjumpa mengucapkan selamat pergi, selamat kembali dan berdoa, sama ada yang di sini ataupun bila ada dekat sana berdoakan keadaan di Malaysia, di tanah air. Ini satu elemen yang positif, saya rasa secara tidak langsung akan menimbulkan keceriaan lah daripada menghantar ataupun pergi haji dengan kedugaan, dengan Orang yang menghantar ni jangan beremosi lebih, ataupun mengganggu emosi yang begini kalau kan. boleh elakkan beremosi, dan semoga yang pergi tu dapat haji yang mabrur, selamat pergi dan selamat pulang ke tanah air. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Muhsin Ahmad Zahari, pakar perunding Sekretari Universiti Melaya. InsyaAllah kami doakan tahun depan kita pergi sama-sama. Dah daftar belum? Belum daftar? Dan ingin daftar. InsyaAllah dia daftar dulu Pak Doktor. Daftar tahun 2010, kelayakan untuk pergi tahun 2035. Itu dalam kertas. Tapi apa bergantung pada rezeki. Apa pun bergantung pada rezeki. Baiklah, terima kasih hari itu ucapkan kepada doktor. Dan kita nak berehat seketika, kembali